Selamat petang, salam sejahtera. Ada orang bertempik gembira kemarin ketika aku bercerita. Mereka agak nak berdebat dengan aku lah. Mereka kata Najib dah membuat pemfailan untuk rayuan pengampunan diraja kepada yang di-Pertuan Agong. Mereka gembira kerana apa yang mereka harap-harapkan akhirnya berlaku, iaitu status Najib sebagai ahli Parlimen Pekan masih dikekalkan dan telah disahkan oleh Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Beliau kata kedudukan Najib sebagai ahli Parlimen di Pekan masih dikekalkan buat masa ini. Kena faham perkataan buat masa ini. Jadi hari ini aku nak beritahu kepada anda apa yang aku cerita kepada orang kemarin. Saya kata dengan dia, ya, itu berita baik. Najib memang kekal sebagai ahli parlimen di Pekan. Tapi berita buruknya adalah untuk orang Pekan. Kerana bagaimana Najib nak bekerja untuk mereka? Kenapa mereka harus gembira Najib masih ahli parlimen di sana? Padahal Najib tak dapat kerja lagi untuk mereka. Bayangkan kalau Najib terpaksa meringkuk sebagai ahli parlimen selama katakanlah 9 bulan. Makna kata 9 bulan Najib tak ada di parlimen Pekan. Adakah itu berita baik atau berita buruk untuk orang-orang Pekan? Dan aku tanya kepada orang tu, jadi kalau itu berlaku kepada kawasan anda, adakah itu berita gembira? Dia tak mampu jawab aku. Jadi kamu tolong jawablah dalam ruangan komen. Selain daripada itu, aku kata dengan dia, apa yang telah dilaporkan di dalam media tentang pemfailan rayuan Najib di pengampunan diraja itu baru proses memfail. Tapi maci-maci, atuk-atuk, abang-abang, kakak-kakak, ramai yang dah, aku tak tahulah dari mana mereka dapat maklumat itu. Mereka ingat apabila difailkan petition untuk memohon pengampunan itu, mereka sangka Najib sudah diampuni. Itu yang aku terkejut dengan orang punya sangkaan, dan aku tak tahulah siapa yang menyebarkan berita kononnya apabila petition itu sudah diberikan ataupun pemfailan permohonan pengampunan daripada diraja telah difailkan. Mereka kata sudah diampuni. Aku kata dengan mereka, siapa yang beritahu? Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini bukan semudah seperti kira 1, 2, 3. Pengampunan Najib bukan mudah. Tidak mudah untuk Najib dapat pengampunan, saudara-saudara penonton sekalian. Nah, aku nak kongsi dengan kamu semua, kenapa pengampunan untuk Najib itu tidak semudah kira 1, 2, 3. Speaker Parlimen Azhar Azizan Harun semalam mengesahkan Najib Razak telah memfailkan petition bagi memohon pengampunan diraja atas pemenjaraan 12 tahun dan kini diterimanya. Sebelum aku nak teruskan ulasan ini, aku nak ulang sekali lagi pendapat aku semalam, iaitu pengampunan diraja Najib yang difailkan terlalu awal ini, bahkan lebih awal daripada ini, tak sampai 24 jam, hampir serta-merta selepas Najib dimasukkan ke penjara, sudah ada NGO dengan sekumpulan 300 penyokongnya berkumpul di Istana Negara menyerahkan memorandum untuk pengampunan Najib. Aku masih berpegang dengan pendapat aku bahawa tindakan mereka itulah yang memakan diri Najib sebenarnya. Bakal memakan diri Najib kerana tindakan itu pada pendapat aku telah pun menyinggung perasaan Istana Negara. Kenapa? Kerana belum sampai 24 jam Najib dijatuhkan hukuman, mereka sudah menggunakan yang di Pertuan Agong. Seakan-akan pada penglihatan aku, seakan-akan ada percubaan untuk cuba menggunakan yang di Pertuan Agong. Jadi mungkin yang di Pertuan Agong ataupun Istana Negara tersinggung dengan perbuatan itu. Itu yang menyebabkan aku fikir mereka mungkin telah menyebabkan perbuatan itu memakan diri Najib. Sehubungan itu, katanya status Najib sebagai ahli parlimen Pekan tidak terlucut dan kekal sehinggalah permohonan pengampunannya dibereskan. Tambah beliau, Najib hanya akan kehilangan statusnya sebagai ahli parlimen Pekan sekiranya permohonan pengampunan diraja itu ditolak.
Memandangkan petisyen pengampunan telah difailkan oleh Najib di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September lalu, iaitu dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan, maka kuat kuasa kehilangan kelayakan beliau sebagai ahli parlimen hanya akan bermula sebaik sahaja petisyen pengampunan itu dibereskan jika petisyen ditolak. Ini bermakna status Najib sebagai ahli parlimen pekan pada masa ini tidak berubah dan hanya akan dimuktamadkan apabila petisyen pengampunan itu diselesaikan. Dalam hal berkaitan, ramai yang bertanya, adakah ini bermakna Najib mungkin akan bebas dalam waktu terdekat? Sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Negara, petisyen pengampunan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari setelah mahkamah paling tinggi, yaitu Mahkamah Persekutuan, membuat keputusannya, tetapi tiada had masa bila pengampunan mesti diberikan. Keputusan mengenainya akan diputuskan oleh lembaga pengampunan, di mana Yang di-Pertuan Agong adalah pengerusinya. Boleh jadi lembaga pengampunan hanya akan bersidang 2-3 tahun, 2-3 tahun atau 5-6 tahun akan datang. Ini yang maci-maci tak pernah tahu. Jadi hari ini aku nak beritahu maci-maci, paci-paci, atuk-atuk, aki-aki, nenek-nenek, inai-inai. Aku nak kongsi dengan kamu, boleh jadi lembaga pengampunan hanya akan bersidang 2-3 tahun atau 5-6 tahun akan datang. Tetapi memetik kenyataan bekas Peguam Negara Abu Talib Othman sebelum ini, pengampunan biasanya hanya diberikan setelah pesalah menjalani 2/3 daripada hukuman yang telah disabitkan. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini adalah bekas Peguam Negara Abu Talib Othman membuat pendedahan bahawa pengampunan biasanya diberikan selepas mereka yang bersalah menjalani 2/3 daripada hukuman yang disabitkan. Ini bermakna dalam kes Najib, tidak mungkin pengampunan diberikan dalam waktu yang terdekat ini kerana beliau belum pun sampai sebulan menjalani hukumannya. Jadi apa nak cepat-cepat kan? Jika tiba-tiba diampunkan dan diberi pembebasan, kesan buruknya ialah seolah-olah keputusan mahkamah yang mengekalkan hukuman 12 tahun penjara telah tidak dihormati. Sebarang keputusan berkaitan pengampunan oleh Agung juga bukan atas kapasiti baginda secara peribadi, tetapi melalui lembaga pengampunan yang turut dianggotai Perdana Menteri, Peguam Negara, Menteri di mana pesalah menjalani hukuman, dan beberapa orang lagi yang dilantik oleh Agong. Di waktu yang sama juga, mau tidak mahu, apa-apa keputusan tetap terikat dengan peruntukan undang-undang dan ketetapan perlembagaan negara. Jadi, jangan risau atau bimbang dengan pemfailan petisyen itu. Ia tidak menggambarkan pengampunan akan diberikan pada waktu terdekat ini, atau dalam erti kata lain, Najib bakal dibebaskan tidak lama lagi. Cuma, peruntukan perlembagaan menetapkan begitu, iaitu jika ingin memohon pengampunan diraja bagi mengelakkan status ahli parlimen terlecut, ia hendaklah dilakukan dalam tempoh 14 hari. Namun, lembaga pengampunan tidak terikat dengan tempoh masa tertentu untuk memberi pengampunan atau keputusan. Berkaitan kes Najib khususnya, memberi pengampunan diraja dalam waktu terdekat turut terhalang kerana beliau mempunyai 4 lagi kes yang sedang dibicarakan. 4 kes itu ialah penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB, salah guna kuasa meminda laporan audit pecah amanah dan ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah 6.6 bilion berkaitan bayaran kepada IPIC dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC sebanyak RM27 juta. Dalam hal ini, bagaimana lembaga pengampunan mahu memberi pengampunan jika Najib masih ada kes yang belum selesai lagi? Jika didapati bersalah lagi selepas ini dalam semua kes yang dihadapinya, sedangkan pengampunan hukuman berkaitan SRC internasional katalah sudah diberikan, apakah selepas itu lembaga pengampunan perlu memberi pengampunan sehingga 4 kali lagi kepada Najib? Lawaklah pula jadinya asik-asik kes Najib saja hendak diampunkan oleh Agong. Paling rasional lembaga pengampunan harus bersidang ialah setelah Najib selesai dalam semua kes mahkamahnya serta
setelah menjalani sebagian besar daripada tahun hukumannya yang diterimanya. Atau, jika mau cepat, Najib mesti mengaku bersalah atas keempat-empat kesnya yang belum selesai itu, dan kemudian setelah semua hukuman dirangkumkan serta menjalani kehidupan di penjara selama beberapa tahun, ketika itu mungkin ada kewajaran untuk lembaga pengampunan memberi pengampunan kepadanya. Tetapi sediakah Najib mengaku bersalah atas kesemua kes itu yang ia dengan sendirinya bermakna beliau mengakui secara keseluruhannya penglibatannya dalam skandal 1MDB. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.